Jadi awak kena, dalam tajuknya awak kena tahulah yang awak kena capai. Yang pertama, tahu maksud sebatian, apakah kestabilan unsur kumpulan 18, macam mana cara pembentukan ion positif dan macam mana cara pembentukan ion negatif. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, ini adalah maksud sebatian. So maksud sebatian ni apa, selalu dengar perkataan sebatian tapi tak tahu apa tu sebatian. Sebatian adalah bahan kimia yang terdiri daripada atom yang terikat oleh ikatan kimia. Okey, sebatian adalah bahan yang terdiri dari bahan kimia yang terdiri daripada atom yang terikat oleh ikatan kimia. Contoh kita ada dua atom lah kat sini, hidrogen dengan klorin. Okey, kalau kita sebut hidrogen klorida, dia dah terikat. Macam mana hidrogen dengan klorin ni boleh terikat? Dia terikat dengan ikatan kimia. Samalah dengan karbon dioksida, okey. CO2, karbon dioksida. Kalau karbon ni macam mana boleh terikat dengan oksigen? Melalui ikatan kimia. Itu adalah maksud sebatian. So karbon dioksida adalah sebatian, hidrogen klorida ataupun asid hidroklorik ini adalah sebatian. Okay, kita lihat apakah itu ikatan kimia. Tadi dia kata kalau dalam pembentukan sebatian mesti terikat melalui ikatan kimia. So ikatan kimia ni ada boleh terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah ikatan ion, nama dia. So ni yang pertama, ikatan kimia ni ada dua pecahan. Yang pertama ikatan ion dan yang kedua adalah ikatan kovalen. So ada dua bentuk ikatan, okay? Ada dua jenis ikatan. Yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen. Jadi syarat pembentukan ikatan kimia ni, macam mana ikatan kimia boleh terbentuk, contoh macam tadi karbon dengan oksigen, macam mana dia boleh terikat, okay, hanya melibatkan elektron valen sahaja. Okay, elektron valen sahaja yang terlibat dalam pembentukan ikatan kimia, bukannya proton, bukan petala, bukan apa lagi, neutron, bukan. Yang terlibat dalam ikatan kimia adalah elektron valence. So ingat baliklah apa itu elektron valence. Elektron valence adalah elektron yang terletak di petala terluar. Contoh kalau saya ada natrium, dia punya susunan elektron 281. So elektron valence dia adalah 1. So yang 1 tu, ini satu, inilah elektron valence. So yang terlibat dalam ikatan kimia hanya elektron valence saja, bukan semua elektron. Okay, contoh kalau kita ada karbon 24. Okay, karbon dia punya susunan elektron 24. So ini elektron valence. Elektron valence adalah elektron yang terletak di petala terluar. So petala yang terakhir sekali. Contoh kalau saya lukis kat sini kan. Okay, karbon, petala pertama ada 2 elektron, petala kedua ada 4 elektron. So yang duduk dekat petala yang terluar ni, last kali ni ada berapa? 1, 2, 3, 4 elektron ni yang kita kata sebagai elektron valence. So syarat pembentukan ikatan kimia hanya melibatkan elektron valence sahaja, dan ikatan kimia hanya terbentuk apabila berlakunya pemindahan elektron dan perkongsian elektron. Pemindahan elektron dan perkongsian elektron ni lah yang kita akan bincangkan dalam tajuk ikatan kimia ini. So, kalaulah pemindahan elektron tu ada dua lagi pecahan lah, sama ada atom menerima elektron ataupun atom akan melepaskan elektron. Okay, kalau kongsi dia tak terima, dia tak lepaskan, dia berkongsi. Kongsi lain, pindah lain. Okay, ni yang kriteria yang kedua tadi. Yang pertama, awak kena tahu maksud sebatian. Yang kedua, kena tahu kestabilan unsur kumpulan 18. So, kalau dalam tajuk bab 4 sebelum ni, ingat balik dalam bab 4, okay, kumpulan 18 duduk dekat dekat ujung sekali. Okay, kat ujung sini lah. Ni kumpulan 18 ni. Ni kumpulan 18. Kalau ingat balik, kumpulan 18 ni dia tak reaktif. Okay, atom dalam unsur kumpulan 18 tak reaktif. Atom dalam unsur kumpulan 18 juga dikenali sebagai gas lengai. Lagi satu,
Atom kumpulan unsur 18 ini juga dikenali sebagai gas adi. Okey. Kenapa tak reaktif? Kenapa unsur kumpulan 18 ni lengai? Lengai ni maksudnya tak boleh alas lah. Okey, unsur kumpulan 18 adalah gas lengai atau dikenali sebagai gas adi. Okey, ini jawapannya kenapa. Kerana atom telah mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. So kat sini awak kena ingat susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Itu perkataan dia. Dan jangan lupa perkataan atom ni mesti kena ada dalam hayat huraian. Kalau ditanya kenapakah atom neon merupakan atom yang tidak reaktif. Okay, tidak reaktif kerana kena sebut perkataan atom. Atom neon telah mencapai susunan elektron duplet. Kalau neon dia bukan duplet, dia oktet. Okey, atom neon telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Duplet ni maksudnya 2 elektron, hanya ada satu petala lah. Contoh macam helium. Helium hanya ada satu petala. So He, helium, nukleus, petala pertama ada 2 elektron. Petala pertama kalau awak ingat balik, petala pertama maksimum boleh letak 2 elektron je. Okay, dan helium ni ada 2 elektron. Jadi dia dah complete dengan petala pertama ni. Jadi kita panggil helium ni sebagai susunan elektron duplet. Kalau yang lain macam neon 2, 8. Okay, 2, 8, 8. Jadi yang 8 ni kat belakang ni, ini yang kita kata sebagai oktet. Kalau 8 oktet, yang duplet ni dekat dalam kumpulan 18 hanyalah neon saja. Jadi kalau dalam ayat huraian, awak tertinggal perkataan atom terus dapat kosong markah. Tapi kalau ada perkataan atom, tapi tak ada perkataan oktet, tak ada perkataan duplet ni, tak ada perkataan 2 ni, pilih salah satu lah, kena pilih salah satu. Kalau helium duplet, yang lain oktet. Kalau tak ada pun dapat kosong juga. So ayat ni mesti kena lengkap panjang macam ni baru dapat satu markah. Okay, nak dapat satu markah ni kena daripada perkataan yang kat depan sekali. Atom telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So dapat satu markah. Tertinggal satu perkataan dalam ni, so kosong. Yang boleh tertinggal telah aja. Telah tak letak tak apa. Okay, yang saya ingat sebelum ni, SEOS ataupun SEDS. SEOS tu susunan elektron oktet stabil. Okey, atom unsur kumpulan lain belum mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Contohlah macam kumpulan 1. So kumpulan 1, kita ingat balik natrium. So natrium dia mempunyai susunan elektron 2, 8, 1. Sebab ada 11 proton kan. So 2, 8, 1. Kalau kita tengok petala yang terluar ni, petala terluar, petala yang ketiga ada 1 elektron je. Sepatutnya nak stabil kena ada 8 elektron. Jadi unsur kumpulan 1 tak stabil. Jadi macam mana nak jadikan dia stabil? Okay, ada boleh jawab tak? Kalau awak tak nak cakap, awak letak kat mesej pun tak apalah. Macam mana cara unsur kumpulan 1 ni, natrium lah. Macam mana cara natrium ni nak stabil? Agak-agak macam mana? Dia nak capaikan susunan elektron stabil, maksudnya nak capai susunan elektron oktet. Macam mana natrium nak capai susunan elektron oktet? Perpindahan elektron, menerima elektron, pemindahan elektron. Kod cikgu, okey. Kita tengok perpindahan elektron. Jawapannya adalah perpindahan elektron lah. Okey, kalau terima elektron, tadi ada 2 cara kan, kalau awak ingat, sama ada pemindahan elektron ataupun terima kongsi elektron. Okey, kalau pemindahan tu sama ada derma lepaskan elektron ataupun dapat elektron, terima elektron. So kat sini yang sesuai kalau kita tengok untuk natrium, natrium 281,
Okay, natrium 281. Kita tengok kat sini, kalau kita nak terima elektron, macam siapa cakap tadi? Tan. Okay, dia cakap dia nak terima elektron, dia perlukan lagi 7 untuk stabil. Kalau nak dapat 7 elektron tu sangat sukar. Jadi lagi senang, kita akan lepaskan elektron. Okay, lepaskan atau terima elektron tu maksudnya pemindahan elektron lah. Okay, pemindahan elektron. So nanti kita akan bincang lagi lah. Okay, tengok kat sini. Jadi kalau dia lepaskan satu elektron ni, natrium ni lepaskan satu elektron, dia dah tak ada satu elektron valence, sekarang dia dah stabil. 28. Stabil lah. Cukup oktet. Okay. Itulah cara atom yang lain nak capai kestabilan sama ada pemindahan elektron ataupun berkongsi elektron. Okay, seterusnya. Kita lihat yang ni adalah kriteria yang ketiga iaitu pembentukan ion positif. Macam mana ion positif terbentuk? Kenapa jadi ion? Okay, pembentukan ion positif. Ion positif juga dikenali sebagai cation. Macam mana nak ingat? Awak ingatlah perkataan belakang ni ion. Okay, perkataan belakang ni ion. Tengok sebelum perkataan ion tu tanda apa? Tanda tambah. So tambah ni maksudnya positif. Jadi cation adalah ion positif. Cation. Cation kan? Dia macam tu kan? Kita tengok kat belakang. Ion positif. Okay, ion positif. Jadi macam mana dia nak membentuk ion positif? Atom melepaskan elektron membentuk ion bercas positif. Okay, cation terbentuk apabila atom melepaskan elektron. Okay, tujuan dia untuk mencapai. Apa tujuan dia? Untuk mencapai. Okay, susunan elektron, duplet atau oktet yang stabil. Okay, ini jawapan dia. Kenapa untuk lepaskan elektron nak jadi ion? Sebab dia satu sebab je. Kenapa membentuk ion? Untuk mencapai susunan elektron, duplet atau oktet yang stabil. Okay, kumpulan mana yang akan membentuk ion positif? So, kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13. Ingat baliklah masa awak belajar yang bab 4 sebelum ni. Kan? Okay, ni. Kumpulan 1 ni yang duduk kat sini. Kumpulan 2, kumpulan 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ni dia tak akan jadi ion. 18 tak akan jadi ion sebab apa? Sebab unsur kumpulan 18 telah mencapai susunan elektron, duplet atau oktet yang stabil. So dia tak akan jadi ion. So ion tak ada pernah wujud dekat dalam atom kumpulan 18. Okay, yang ada jadi ion adalah daripada unsur kumpulan 1 sampai kumpulan 17. Okay, sampai kumpulan 17 boleh jadi ion. Tapi ion ada dua, ion positif dengan ion negatif. Ada ion positif, ada ion negatif. So ion positif yang terbentuknya, ion positif ini daripada kumpulan 1, yang duduk dekat kumpulan 1 semua akan jadi ion positif. Yang duduk dekat kumpulan 2 akan jadi ion positif dan yang duduk dekat kumpulan 3 akan jadi ion positif. Okay, kalau kita ingat balik semua berkait tau. Dalam kimia ni kalau awak kena ingat daripada depan, daripada bab-bab sebelum ni sebab dia berkait. So kalau awak ingat balik, kalau unsur kumpulan 1 ni dia ada satu elektron valence. Contoh 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1. Okay, ni semua ada satu elektron valence dia satu sebab tu dia duduk dekat dalam kumpulan 1. Yang kumpulan 2, elektron valence dia ada 2. 2, 2, 2, 8, 2, 2, 8, 8, 2. Elektron valence semua 2. Kumpulan 13 ada 3 elektron valence. 2, 3, 2,
Okay, sorry, 283, 2883, tapi biasa kita ambil ni 283 ni. Okay, 283. Okay, kalau tengok kat sini, 3. Semua tak stabil. Kumpulan 1 tak stabil, kumpulan 2 tak stabil, kumpulan 13 pun tak stabil. Jadi macam mana cara nak capai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil? Kenapa ada duplet atau oktet? Okay, sebab kat sini awak tengok contoh yang pertama ni, 2, 1. Kalau dia nak stabil kumpulan 1, susah dia nak terima 7 elektron. Susah. Ni mustahil. Dia nak terima 7 elektron supaya jadikan 28. Itu mustahil lah. Sebab banyak sangat elektron nak kena diambil, dibawa masuk, nak terima. Jadi lebih senang unsur kumpulan 1 ni akan lepaskan elektron. Okay, lebih senang untuk melepaskan elektron. Lepaskan maksudnya dia akan kehilangan elektron lah. Berapa banyak elektron yang akan dihilangkan adalah elektron valence dia. Okay, semua elektron valence akan dihilangkan. Dia akan lepaskan bagi derma ke orang lain. Okay, bagi derma ke atom lain lah. So kat sini bila dia dah lepaskan elektron valence, kalau awak lihat yang pertama ni tadi ni lithium sebenarnya 21 ni. Okay, lithium sekarang hanya ada 2 elektron dan 2 elektron tu terletak dalam petala pertama. Sebab tu lithium dia memenuhi perkataan untuk perkataan duplet. Okay, lithium duplet. Sebab bila lithium melepaskan elektron, dia akan tinggal 2 elektron sahaja. Jadi lithium telah mencapai susunan elektron duplet. Atom lithium telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okay, kalau natrium, oktet ke duplet kalau natrium? Oktet. Oktet betul. Okay, oktet betul. Sebab kalau dilepaskan satu ni, atom, elektron yang duduk dekat petala kedua ada 8 elektron. Kalau 8, oktet. Okay, sama dengan kalium. Kalium 2881. Lepaskan satu, dia akan jadi oktet. Okay, jadi ada duplet, ada oktet. Yang mana sesuai duplet? Lithium sahaja. Sebab tu kita kena berpandukan pada susunan elektron dia. Okay, untuk kumpulan 2 kat sini, sama je lah. Berapa banyak awak rasa elektron yang perlu kumpulan 2 lepaskan untuk capai susunan elektron duplet atau oktet? Berapa banyak dia nak kena lepaskan untuk dia capai susunan elektron duplet atau oktet? 2, okey, ramai jawab 2, betul. Okey, 2, betul. Okey, dia akan lepaskan 2. Okey, 2 lepas. So jadi semua dah capai susunan elektron, oktet ataupun duplet yang stabil. Okey, kumpulan 13, kita akan buang yang last sekali kan. So dia akan lepaskan 3. Okey, sekarang rasa dah boleh jawab soalan ni. Okey, kumpulan 1. Untuk ni kena letak perkataan ni tau untuk dapat jawapan. Dapat jawapan pula, dapat markah. Kalau tak letak perkataan yang panjang ni, terus kosong lah markah awak. So untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil, atom apalah kat sini, contoh natrium. Kena sebutlah nama dia, atom natrium, atom lithium, atom kalium. Semua yang ke dalam kumpulan 1 lah. Cenderung melepaskan 1 elektron. Jadi setengah persamaan dia macam mana kita nak buat, atom natrium, contoh itu natrium kan. Bila sebut atom dia tak ada charge. Kosong charge dia. Charge tu maksudnya yang dekat atas ni. Ni charge ni charge. So tak ada. Atom cenderung melepaskan 1 elektron membentuk ion. Bila dah lepas elektron dia akan jadi ion. Ion bercas berapa? Charge dia adalah positif 1. Yang lepaskan elektron akan jadi ion positif. Okay, yang lepaskan elektron akan jadi ion positif. So natrium lepas elektron tadi kan, lepaskan elektron so jadi natrium positif. Tambah, dia lepaskan 1 elektron so tambah 1 elektron dekat sini. Tambah E. Okay, tengok yang kumpulan 2 pula. So kumpulan 2, atom, contoh magnesium. Okay, atom magnesium. Magnesium susunan elektron dia 282.
Okay, 282. So atom magnesium cenderung melepaskan 2 elektron. Apa tujuan dia? Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay, setengah persamaan. Kita buat atom dulu, Mg, anak panah. Okay, Mg. Dia akan jadi ion. Selepas lepaskan elektron akan jadi ion. Ion berapa ni? Ion berapa charge dia? Berapa charge ion untuk magnesium? 2. Okay, 2. Betul. 2 positif. Okay, 2 positif. Tambah, sebab lepas 2 kan, so tambah 2 elektron. Okay, untuk kumpulan 13 pula, atom, contoh aluminium. Aluminium 283. So atom aluminium. Okay, bila sebut atom, dia tak ada charge tau. Bila sebut atom tak ada charge. Atom aluminium cenderung melepaskan 3 elektron. So persamaan dia Al3, dah tersalah pula. Al sahaja. Okay, Al anak panah, Al 3 positif tambah 3 elektron. Okay, inilah cara nak tulis setengah persamaan. Okay, untuk pembentukan ion. Lepas tu, yang ini adalah sebenarnya adalah cara nak huraikan. Kalau soalan esei lah. Soalan esei ni poin yang pertama, untuk mencapai susunan elektron duplet ke oktet ni bergantung pada jenis atom. Bergantung pada nama atom tu. Okay, yang stabil. So kalau di kumpulan 1 sebutkan atom apa. Ni 2 markah. So ni 1 markah, 2 markah. Okay. Okay, kita tengok contoh soalan. Buatlah sikit contoh soalan. Okay, atom P, okay, dalam soalan biasa dia tak akan letak lah natrium, magnesium tu sangat senang sebab pelajar boleh rujuk pada jadual berkala. Biasanya dia akan tukar simbol lithium, natrium, magnesium tu semua tu kepada simbol lain. Macam ni lah dia letak PQRST. So awak sendiri pun nanti confuse PQRST tu apa benda kan. So tapi tak payah confuse sangat sebab awak tahu cara bila kita ada nombor proton, kita akan letaklah susunan elektron. Terus tulis dekat soalan dia, terus letak susunan elektron 2, 1, 2, 8, 1. Apa tujuan ni? Sebab kita nak tahu kumpulan berapa. Okay, 2, 2, 2, 8, 2, 2, 8, 3. Ada tak yang tak tahu lagi ni? Nak buat susunan elektron. Okey. Kita tengok cara menjawab huraian. Yang pertama, namakan atom. Contoh saya ambil P lah. So namakan atom, tak perlu cari atom P tu apa dalam jadual berkala. Okey, hanya ambil tulis balik atom P. So atom P. Ni pertama. Tulis susunan elektron. Tadi kena buat kan dekat soalan kan. Tapi tulis dekat jawapan. Sebab ni soalan esei. Okay, tulis dekat kertas kajang awak tu jawapan dia. Okay, saya buat kat sini lah. So atom P. Tulis atom P. Okay, kemudian yang kedua susunan elektron. Susunan elektron. Elektron. Dalam soalan esei tak boleh buat singkatan. Okay, 2, 1. Okay, ni poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Kena letak ni, perkataan ni. Untuk mencapai susunan elektron, oktet ke duplet, duplet ke oktet, kena bergantung pada dia punya susunan elektron tadi tu. Kalau 2, 1, dia nak stabil, dia akan lepaskan 1 kan. So bila dia lepaskan 1, dia akan tinggal 2 saja. Jadi untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil. So letak duplet kat sini. Jadi atom, ayat yang terakhir, ayat yang keempat, atom P melepaskan
satu elektron menghasilkan ion, menghasilkan ion P positif. Tu cara tulis. Mungkin awak tak biasa letak P ni kan, betul ke tak, betul ke tak. Confident betul sebab lepaskan satu elektron jadi ion positif satu. Okay, kita tengok soalan Q. Okay, cara Q. Q tadi 11 proton. Okay, Q 11 proton. Jadi apa langkah pertama nak buat? Okay, letak atom Q. Letak nama dia. Nombor 2. Okay, nombor 2 letak susunan elektron. Letak susunan elektron 281. Buat macam tu. Lepas tu letak nombor 3. Perkataan apa? Untuk mencapai susunan elektron. Okey, pilih oktet ke duplet? Oktet. Sebab kalau lepaskan satu, petala dia adalah petala kedua. Petala kedua ada 8 elektron. Jadi oktet yang stabil. So apa yang dibuat? Atom Q melepaskan satu elektron menghasilkan ion Q positif. Okey, saya nak seorang lah, saya panggil nama, awak jawab untuk atom R. Okey, atom R. Atom R ada 4 proton. Okey, mesti ada 4 point macam kat sebelah ni, macam atom Q. Okey, perkataan yang pertama, ayat yang pertama nak kena ada apa? Sapurawani. Okey, perkataan pertama kena ada apa dekat dalam ayat huraian ni? Ayat huraian, ayat yang pertama kena letak apa? Untuk mencapai susunan elektron. Untuk mencapai susunan elektron. Terus letak ayat ketiga ke? Kena letak ayat pertama dengan kedua dulu ni, yang macam sebelah ni. Atom P. Ya, atom R. R. Okey, atom R. Okey, lepas tu yang kedua letak apa? Susunan elektron. Okey, apa susunan elektron atom R? 2. Betul, 2. Okey, yang ketiga, poin yang ketiga apa kena ada? Untuk mencapai susunan elektron. Untuk mencapai yang stabil. Susunan elektron, elektron oktet ke duplet? Duplet. Okey, betul, duplet yang stabil. Okey, akhir sekali, ayat yang terakhir. Atom R. Atom R melepaskan elektron. Melepaskan. 2 elektron. Ya, betul, melepaskan 2 elektron. Menghasilkan ion. Menghasilkan ion. R. Ya. Positif. Okey, tepat, pandailah. Faham lah tu maksudnya. Okey, kita tengok lagi satu contoh. S, 12 proton. Okey, saya nak S, dia ada 12 proton. Daniel. Okey, Daniel. Bagi jawapan Daniel. Ada 4 ayat kan? Yang pertama kena letak Atom. Okey, betul. Yang kedua? susunan elektron.
Okey. Lepas tu, 2, 10, 2. baik 2, 10, 2. 282. 282, 2, 10, 2 pula. Okey, 282. Lepas tu, ketiga, Lepas tu, apa dia? Untuk, awak sambung. untuk menghasilkan susunan elektron, Tu buat ayat sendiri tu. Untuk mencapai. untuk mencapai susunan elektron Okey, susunan elektron. oktet yang stabil. Okey, oktet yang stabil. Betul. Yang stabil. Okey, ayat yang terakhir. Atom. Macam mana dia nak stabil? Macam mana dia nak stabil? Awak faham kan macam mana dia nak stabil tadi? Dia nak stabil, dia buat apa? Dia dia lepaskan ke dia Lepaskan. fungsi? Okey, siapa dia tu kat sini? Atom S. Ya, letak dulu atom S. Apa dia buat tadi? Lepas. Melepaskan berapa banyak? 2 elektron. Ya, 2 elektron menghasilkan, bila dia dah lepas, atom dah lepaskan elektron, dia hasil apa? Ion. Ya, Ion. Ion apa? Huruf apa? S 2 buah T. Okey, macam itulah. Okey, last S, lepas S apa tadi? T. Okey, T, 13 proton. Panggil seorang lah. T ada 13 proton. Haikal. Yes, go. Okey, Haikal jawab, ada 4 poin. Poin pertama. Atom T. Ya, atom T. Poin kedua. Susunan elektron Ya, susunan elektron. 283. 283. Okey, ketiga. Poin ketiga. Untuk mencapai susunan elektron elektron. Okey. Laju dah. Susunan elektron oktet yang stabil. Okey, poin yang keempat. Atom S melepaskan melepaskan 3 elektron. 3 elektron. Okey, tak habis lagi ayat tu, ada lagi apa? Menghasilkan Menghasilkan. S3 positif. Okey, betul tak ni? 1 markah, 2 markah, 3 markah, markah keempat tak dapat tahu apa yang dia tertinggal sebenarnya. Nampak macam sama tau, tapi ada poin yang penting tertinggal. Sekejap, saya tengok jawapan. Ion, betul. Okey, ion. Kena letak kat sini ion. Okey, kalau tak ada ni, semua tak ada ni, kosong tau. Sayang, dah tulis panjang, tak dapat markah. So dalam kimia ni lah masalah dia kedekut markah. Satu patah perkataan tak ada dekat dalam ayat uraian tu, tak dapat markah. Okay. Setakat ni ada yang nak tanya tak? Boleh teruskan? Faham tak ni? Faham Betul Kalau betul saya nak teruskan pada kriteria yang keempat tu untuk awak capai hari ni. Okey, kriteria yang keempat. Kita tengok. Oh sorry, belum lagi kriteria keempat. Nak lukis rajah pula, okey. Kita nak lukis rajah ion.
Okay, namakan atom tak dilukis. Sama je macam ni. 1, 2, 3, 4. Saya dah tak nak cerita lagi tau. Setengah persamaan pun sebenarnya saya dah ajar tadi yang atas tadi ni. Ni setengah persamaan ni dekat sini. Ni setengah persamaan ni. So tu pun saya tak nak cerita lagi dah. So saya nak cerita lukis rajah je. Okay, kalau lah atom tu lepaskan satu elektron, contoh atom P ni, macam mana nak lukis rajah dia. So mula lukis rajah. P ada dua petala kan, dia punya susunan elektron 2, 1. So P buat bulat, ni nukleus. Petala pertama, petala kedua. Okay, petala pertama ada 1 elektron, petala kedua ada, petala pertama ada 2 elektron, petala kedua ada 1 elektron. Okay, dia lepaskan elektron. Ni kan sebenarnya macam simbol dia lah. Macam ni kalau persamaan setengah dia. So bila jadi ion, dia dah lepas kan. Nukleus tetap ada. Petala pertama isi 2 elektron. Bila dah lepas kan tinggal 2 je. Petala kedua ada lagi tak? Dah tak ada dah. So bila dah tak ada, kita buat kurungan macam ni dan kita buat tanda cas positif. Positif ni maksudnya dia bercas positif 1 lah. Kalau dia lepaskan 2 positif letak kat sini. Dan tambah elektron. So daripada sini ni, daripada ni awak transfer pergi tukar dalam bentuk rajah. So P atom tak ada cas. Okay, yang ni P positif kan? Kena buat ada cas. Ada cas dia macam ni lah. Kena buat ada kurungan, ada cas tanda tambah. Dan tambah elektron. Elektron tambah macam ni. So ini adalah rajah dia. Okay, kalau contoh R lah, R. Okay, R. R 2, 2. So R atom. So nukleus, petala pertama ada 2 elektron, petala kedua ada 2 elektron. Ni petala pertama, ini petala kedua. So anak panah, apa yang akan berlaku? R ni akan lepaskan 2 elektron. Okay, R akan lepaskan 2 elektron. Jadi R akan tinggal 2 je. Petala dia hanya ada 2 elektron saja petala pertama. So R nukleus, petala pertama. 1, 2. Kemudian buat kurungan. Okay, lepas 2 kan? Bila lepas 2, 2 positif. Tambah 2 elektron. Okay, boleh tak? Kalau boleh saya tak nak cerita banyak ah. Boleh tak lukis? Jawab kat situ. Boleh ke tak boleh? Boleh? Okay, boleh. Okay, kalau boleh kita tengok ion negatif. Sebab kita dah tengok ion positif tadi kan. So ini adalah yang terakhir dekat bahagian sini. Pembentukan ion negatif. Ion negatif. Tadi ion positif. Ini ion negatif. So ion negatif kita kenali sebagai anion. Okay, dikenali sebagai anion. Okay, dikenali sebagai anion. Anion negatif. Tu anion negatif. So atom menerima elektron membentuk ion bercas negatif. Macam mana atom boleh menjadi ion bercas negatif apabila menerima elektron? Tadi lepas elektron, yang ni terima. Okay, yang terima elektron akan jadi ion bercas negatif. Apa tujuan dia? Untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. So kumpulan mana yang akan jadi ion bercas negatif? Kumpulan 15, 16 dan 17. Okay, 15, 16 dan 17. Kalau ingat balik, kumpulan 15 dia ada 5 elektron valence. Kat depan ni tak kira lah 285 ke 2 apa ke kan. Yang penting yang dia punya elektron valence dia ada 5. Yang ni elektron valence dia ada 6. Yang ni elektron valence dia ada 7. Kalau kita tengok 5, 6, 7 ni elektron dah banyak dah. Kalau dia nak lepaskan 5 elektron susah. Lagi senang dia terima elektron. Lagi senang dia terima elektron untuk capai susunan elektron yang stabil. Okay. Nak capai stabil, kalau ada 5 elektron, berapa banyak diperlukan? Iaitu 3. Okay, 5 tambah 3, dapatlah 8. 8 oktet. Ni lah, fungsi dia nak capai susunan elektron sama ada duplet ataupun oktet. Okay, yang 16. Okay, kumpulan 16, atom, ni atom apa? Kita letaklah.
Okey, contoh atom oksigen cenderung menerima lagi berapa? 2 elektron. Untuk yang kumpulan 17, contoh klorin. Nak terima berapa untuk capai susunan elektron oktet? Berapa? 1. Okey, betul. 1. Okey, nak oktet mesti kena 8 kan? Jadi jumlahkannya 8, jadi 1 lah sebab dia dah ada 7. So dia akan terima 1. Okey, cara nak tulis persamaan setengah pula, setengah persamaan. Contoh kat sini saya bagi untuk oksigen lah. Oksigen, atom, terima, tambah kat depan. Terima berapa elektron? 2 elektron. Membentuk ion oksigen, charge dia adalah 2 negatif. Okay. Oksigen 2 negatif. Kalau dia terima 2 elektron, so 2 negatif lah. Kalau dia terima 1 elektron, charge dia akan jadi 1 negatif. Okay, terima charge negatif. Kalau derma, charge akan jadi terima pula, derma pula, lepas. Kalau lepas dia akan jadi ion positif. Okay. Klorin. So klorin terima tambah elektron dia akan jadi Cl negatif. Sebab itulah kalau awak ingat nak hafal charge tu, kenapa ion oksida dia jadi O2 negatif. Inilah puncanya. Sebab dia nak capai susunan elektron oktet ataupun duplet yang stabil atom tersebut lah. Okay, ini contoh soalan. Cara hurai sama je, kena namakan atom, tulis susunan elektron. Untuk mencapai susunan elektron sama ada duplet ataupun oktet. Dan akhir sekali atom apa terima berapa elektron untuk hasilkan ion. Ni kena tulis lah, contoh Cl negatif ke, O2 negatif ke, Br negatif ke, kena tulis ion dia. Okay, kita tengok contoh atom A, B, C, D, E. Okay, saya nak minta siapa bagi jawapan untuk A. Maira. Cikgu. Okay, Maira. Jawab untuk soalan atom A. Poin pertama. Atom A. Okay, atom A, poin pertama. Poin kedua. Susunan elektron A, okay. Susunan elektron. 287. Ya, betul. 287. Yang ketiga, poin ketiga. Untuk mencapai susunan elektron. Untuk mencapai susunan elektron. Apa? Oktet Oktet. yang stabil. Okay, oktet yang stabil. Oktet lah kan, sebab 2, 8, 7 dia akan terima 1. Bila terima 1 dia akan jadi 2, 8, 8. So bila jadi 2, 8, 8 oktet. Okay, akhir sekali yang keempat. Atom A Atom A menerima 1 elektron. menerima 1 elektron. Menghasilkan ion A tambah. Tambah tu kation. Kalau tambah tu dia hanya untuk yang lepaskan elektron. Kalau terima elektron dia jadi ion negatif. Dia terima tadi kan? A negatif. Negatif berapa? Tengok bilangan elektron dia. Kalau 1 dia terima 1, so negatif 1. 1 tak payah tulis, A negatif saja. Okay, jelas? Kita tengok B. B 9 proton. Okay, B ada 9 proton. 9 proton. Okay, Syuhada. Syuhada. Ya, cikgu. Okay, jawab. Ya, cikgu. Atom B, Atom B, susunan elektron 281.
281, 9 proton je. Kalau 281 dia dah jadi proton dia ada 11 ni. Dia ada 9 je. Susunan elektron ni salah. 2 berapa? 27. Ya, 27. Okey, 27. Okey, yang ketiga, poin ketiga. Untuk mencapai susunan elektron Elektron. oktet Ya, betul. Oktet. Sebab dapat satu kan? yang 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 stabil. stabil. Okey, akhir sekali, poin keempat. Atom B menghasilkan satu elektron. Satu elektron. Menghasilkan satu elektron, menghasilkan. Menerima. Ya, menerima. Okey, menerima satu elektron. Menghasilkan ion A negatif. Menghasilkan ion, kenapa tukar B jadi A? B negatif. B negatif. So atom ni jangan ubah nama dia. Boleh? B lah. Okay. Terima kasih. Okay, kita tengok. Saya tak payah terangkan lagi lah ni Saya rasa awak faham lah, sama je contoh macam yang atas tu. Cuma beza dia kat sini dia akan terima. Kalau tadi dia melepaskan. Okay, untuk ion positif dia lepas. Kalau ion negatif terima elektron. Okay, rajah dia pula. Okay, nak lukis rajah. Okay, nak lukis rajah. Contoh rajah A tadi. A kat sini dia ada 17 proton. Awak tahu susunan elektron dia 287. Atom A susunan elektron 287. So cara dia nak stabil dia akan terima satu elektron. So dia akan jadi 288. Okay, mula-mula 287 sebelum jadi ion. Ini atom. So lukis dulu atom A, nukleus, petala pertama 2 elektron, petala kedua ada 8 elektron. Dan petala ketiga ada 7 elektron. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat elektron kan, dapat 1, so letak dapat tu kat depan. Okay, selepas tu baru letak hasil. So hasil kat sebelah, so hasil saya lukis kat bawah lah. So A, nukleus, petala pertama, petala kedua. Okay, petala kedua ada 8 elektron. Dan petala ketiga. Okay, petala ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia akan jadi 8. Semua akan jadi oktet bila dah jadi ion. Okay, charge dia negatif, so letak negatif. Macam ni lah cara nak lukis rajah. Okay, itu saja. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada tak? Tak ada nak tanya? Kalau apa-apa nak tanya lepas ni pun awak boleh tanyalah. Tak jadi masalah. So macam biasalah, silalah jawab soalan-soalan kuis yang lepas tu pun jawab je sebab saya ambil markah untuk PPT tau. Kat situ. Okay, jawab je soalan tu. Awak jangan left dulu, saya nak ambil gambar je. Okay. Nanti jawab soalan tu, lepas jawab soalan awak tengok yang buku modul tu. So dekat buku modul tu sebenarnya contoh-contoh ada dah dalam ni, cuma saya ubah sikit lah. So ambil sampai bahagian yang kita dah belajar je. Okay, sampai situ, sampai sini sajalah.